Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah asal kita hari ini daripada saluran Google Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan topik ceramah kita hari ini Ma'al Hijrah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi memulakan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala habibinal mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina jataba. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghith. Ya Allah, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan. Aslih lana syu'unana kullaha. Perbaikilah urusan kami untuk kami semuanya. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan sedetik pun engkau membiarkan urusan kami sepenuhnya diserahkan kepada kami. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, jadikanlah urusan kami ini diurus, diatur, disusun oleh orang-orang yang engkau cintai di kalangan orang baik. Wala tuwalli umurana syirarana. Jangan biarkan urusan hidup kami ini dibuatkan keputusannya oleh orang-orang yang jahat dari kalangan kami. Alhamdulillah, apa khabar petang ni semua? Sehat? Masing-masing dah sihat? Alhamdulillah. Unta masing-masing dah ready? Ada tambat kat belakang Ustaz. Dah tambat dah Ustaz. Tengah bagi makan. Tengah bagi makan. Kalau bagi minum, nama dia Hari Tarwiyah. Patah balik kita ke belakang. Allahu Akbar. Baik. Mudah-mudahan semuanya petang ini sihat walafiat. Panggil lagi kawan-kawan. Cepat. Aku ingat 5 suku. Tak, engkau yang 5 suku. JNI pukul 5 petang ni. Kau mandai-mandai tambah suku, kata dia. Tak apalah. Aku ingatkan 5.15. Aku tak perasan lah. Mesejnya rupanya 5.00. 5.00 tu pukul 5 pukul 5. Ya Allah, kejap. Aku tengah nekan ni, handphone mati pula. Ya Allah, baterinya tak ada. Astaghfirullah. Kejap. Chargernya mana? Contoh. Charger dah 5 minit. Sabar je lah. Baik. Apa kita punya misi pada petang ini? Kita nak cerita sedikit tentang hijrah.
Dan pemahaman bukan peristiwa saja, tapi kenapa hijrah itu diceritakan pada awal Muharram. Sebenarnya hijrah Nabi ni ketika bulan Ramadan pun boleh kita ambil iktibar, betul? Ketika bulan Syawal pun kita boleh ambil iktibar, betul? Ketika bulan Sya'ban pun kita boleh ambil iktibar. Kerana praktikal, ibrah, pengajaran daripada hijrah ni bukan masa awal Muharram saja. Kita punya matlamat misi, azam tahun baru bukan mesti awal tahun aja. Ada orang dia asyik awal tahun je azam tahun baru. Padahal azam tahun lepas tak settle lagi. Jadi azam tahun baru ialah melaksanakan azam tahun lepas. Jadi ceritanya bukan itulah secara khusus. Tapi kenapa kita cerita? Kita nak ambil iktibar sikit perjalanan tu dan cerita kenapa hijrah Nabi biasanya dicerita pada bulan Muharram. Untuk pengetahuan, kalau ditanya satu soalan ringkas, jawapan kita yang pasti, pada bulan apakah Nabi berhijrah tiba di Madinah? Jawapan kita apa? Safar. A. Safar. B. 27 Safar. Tiba Rabiul Awal. Awal atau 3 Safar? Rabiul Awal. Tak, B. bukan. Tiba dia. Tiba Dia Rabiul Awal. Baik, tiba Rabiul Awal. Ya, Ustaz. Bermula Safar. Bermulanya bulan Safar. Menurut sebahagian ahli sejarah 27-28 Safar. Benar. Sampainya 12 Rabiul Awal. Sekiranya diambil fakta tersebut, permusafiran Nabi 14 hari. Tapi bukan itu satu-satunya riwayat. Ada ulama mengatakan pada 2 Rabiul Awal. 2. Tibanya Madinah 12 Rabiul Awal. Maka dengan catatan kira-kira 10 hari. Jadi secara umum kesimpulannya musafir Nabi itu antara 10 hingga 15 hari. Kenapa berbeza pandangan? Itulah namanya tarikh, sirah, sejarah. Memang biasa begitu. Tapi dalam bab urusan sejarah ni yang mustahak iktibarnya. Selama mana dapat tarikh yang paling tepat, maka itu kita ambil. Baik. Dalam Al-Quran, hari ni kita belajar mahal sikit petang ni. Kita belajar baca kitab Arab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua. Bolehlah pelan-pelan. Ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu. Sekiranya kamu tidak menolongnya. Nya yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Kalau kamu tak tolong Nabi Muhammad, faqad nasarahullah. Hakikatnya Nabi Muhammad itu Allah menolongnya. Jadi Allah tak perlukan siapa-siapa untuk tolong Nabi Muhammad. Tapi siapa yang menolong Nabi Muhammad, maka dialah mendapat kebaikan daripada pertolongan yang diberikan. Baik, bila Allah tolong? Idh akhrajahul ladzina kafaru. Ketika mana orang-orang kafir mengeluarkan Nabi dari tempatnya. Orang kafir kan last minute baru nak halang Nabi keluar dari Mekah. Sebelum daripada itu, mereka memang nak Nabi berambus daripada Mekah Al-Mukarramah. Yang mana Nabi masa itu, Allah keluarkan Nabi, Thaniyasnain. Nabi adalah orang yang kedua dari 2 orang. Merujuk kepada siapa ni? Nabi adalah kedua dari 2 orang. Kedua tu bukan darjatnya. Kedua tu maksudnya nak menceritakan tentang orang yang pertama. Kekuatan dia menolong tu, kesungguhan dia membantu Nabi tu, kesetiaan dia meneman Nabi tu, sehingga Nabi disebutkan Rasulullah kedua dari 2 orang. Maknanya ada yang pertama bukan mengatakan dia lebih afdal dari Nabi, tapi nak cerita betapa besarnya peranan dia. Orang itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Dia punya teman dia tu adakah masa mula-mula nak jalan saja? Tidak. Idhuma fil ghari. Daripada mula nak bergerak, sampailah ketika mana mereka berdua berada di dalam ghar. Ghar tu maknanya gua.
Gua apa? Namanya tak disebutkan dalam Quran. Dalam hadis riwayat disebutkan Gua Thaur. Dalam hadis baru ada. Idh yaqulu, dan ingatlah lagi ketika dia, yakni Nabi Muhammad. Dan ini cerita Rasulullah ni. Kamu kalau sekiranya tak tolong dia, Allah akan tolong dia. Ketika orang kafir nak keluarkan dia, ketika dia adalah orang kedua dari yang dua, ketika mereka berdua. Maknanya dari awal tu dia. Idh yaqulu, ingat ketika dia berkata kepada li sahibihi, kepada sahabatnya. Di sini ulama kita mengatakan bahawa kalau satu orang menafikan Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi, sebab ulama tafsir sepakat sahabat yang sini dimaksudkan Abu Bakar, jadi dalam Quran terang-terang menunjukkan Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Sesiapa yang menafikan kesahabatan Abu Bakar kepada Nabi, minta maaf cakap, jawapan dia murtad. Tetapi berbeza sikit, sesiapa yang menidakkan, menafikan kesahabatan Umar kepada Rasulullah, kesahabatan sahabatnya Uthman kepada Rasulullah, maka disebutkan hukumnya fasik, berdosa. Kenapa beza ya? Sebab Abu Bakar itu taraf kesahabatannya disebut secara jelas di dalam apa? Quran. Ini penting hijrah ni. Daripada hijrah tu diangkat darjat Abu Bakar, diletakkan satu label khusus namanya sahabat, malah orang yang ingkar jadi murtad. Ustaz, kan sahabat Nabi ramai. Iya, ni cerita hukum fiqah dia dari sudut mengingkari tentang title sahabatnya tu. Dan nak tunjukkan specialnya Abu Bakar As-Siddiq. Tu cerita dia. Baik. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, supaya kita tahu, rupanya bukan sekadar pergi ada member teman saja, bukan. Sayyidina Abu Bakar masa jalan, ketika perjalanan hijrah macam mana? Ahyanan fi amamir Rasul wa ahyanan fi khalfihi wa ahyanan an yaminihi wa ahyanan an shimalihi. Sayyidina Abu Bakar ni bila jalan dengan Nabi, sekejap jalan depan Nabi, sekejap jalan belakang, sekejap jalan kanan, sekejap jalan kiri, sekejap jalan kanan, sekejap jalan depan, sekejap jalan belakang. Ma'araftu hadha minka ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, aku tak pernah tahu style kau jalan macam ni. Siapa sini dia ada BFF? Yang mana dia kalau jalan, BFF dia jalan depan dia, kejap jalan belakang, kejap jalan kiri, kejap jalan kanan. Ada tak? Ada. Kita tanya, weh, kau kenapa sejak hari ni ngeteh dengan aku jalan macam ni? Aku bimbang. Nanti ada orang, dia melakukan ragut pada engkau. Dahsyat punya kawan ni. Tak ada lah. Kita belum pernah ada orang jalan macam tu depan kita. Jap belakang, jap depan. Tak pernah lah. Saya tak pernah. Orang lain saya tak tahu. Abu Bakar macam tu dia buat. Jadi ketika Rasulullah berkata kepadanya, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau bersedih. Sebab nak tinggalkan Mekah kan? Sebab Sayyidina Abu Bakar nak tinggalkan keluarga kan? Sayyidina Abu Bakar nak tinggalkan rumah kan? Sayyidina Abu Bakar nak tinggalkan dunia dia, tempat dia, penghidupan dia. Jangan bimbang, dah terperangkap dalam gua, orang kafir tengah menuju sini mencari-cari. Jangan sedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Apa makna Allah bersama kita? Saya dah cerita sebelum ni. Sila jawab. Pertolongan Allah bersama kita. Apa makna dia? Bismillah. Bantuan Allah bersama kita. Bila dia kata begitu, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan sakinahnya, ketenangannya ke atas dia. Dia Nabi Muhammad SAW. Wa ayyadahu, dan Allah perkuatkannya. Nya tu dia, Rasulullah. Bijunudil lam tarauha, dengan bala tentera yang engkau tidak melihatnya. Maksudnya siapa? Para malaikat. Wa ja'ala, dan Allah jadikan kalimatal ladzina kafaru sufla, kalimah orang-orang kafir itu akan jatuh turun ke bawah. Maknanya runtuh kekufuran. Wa ja'ala kalimata wa kalimatullahi
wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimah Allah ialah yang akan menjadi tinggi. Maknanya agama Allah akan dijunjung. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita baca sikit kitab Arab ni macam mana ceritanya. Lamma shtadda adzal musyrikina fi Makkahal Mukarramah. Ketika mana perbuatan orang musyrikin menyakiti orang Islam di Mekah semakin bertambah-tambah. Ishtadda ala Rasulillah, bertambah ke atas Rasulullah. Wa ashabihi, dan juga para sahabatnya. Wa hina zaharal Islam, ketika mana agama Islam sudah mula terzahir, wantashara fil Madinah, dan mula telah berkembang di Madinah. Kenapa? Rasulullah dah hantar dah beberapa orang sahabat Nabi yang dah sampai Madinah, yang dah ajarkan dulu Islam, yang sebelumnya dah berbai'ah dengan Rasulullah dekat Mekah, dah janji, dah bai'ah, dah sedia, dah ready, dah sudi nak terima. Sahabat Nabi yang pergi kata diterima baik semua kat sana. Maka ketika itu mengadu sebahagian, syaka ashabu Rasulillah ma wajaduhu minal adha. Sebahagian sahabat Nabi dah mula mengadu Rasulullah, kami dah kena halau. Rasulullah, kami dah kena pukul. Rasulullah, kami dah kena boykot. Rasulullah. Lalu mereka ramai-ramai kata Rasulullah, kalau sebahagian mereka semua dah pergi berhijrah, kami pun nak pergi berhijrah Rasulullah. Wasta'dhanuhu fil hijrati ilal Madinah. Fa'adhinah. Maka Rasulullah pun izinkan. Sebahagiannya bergerak, pergi bergerak ke Madinah, pergi Madinah. Fahajara ilaiha, maka bergeraklah, berhijrahlah ke Madinah. Kullun, setiap seorang, man yuhafidhu ala dinih, setiap seorang yang semata-mata nak jaga agama. Nampak? Orang sanggup meninggalkan sesuatu kerana nak jaga agama. Dia sanggup tinggalkan kerja kerana nak jaga agama. Ada orang sebelum ni kerja dia syubhah, kerja dia haram. Sanggup tak dia tinggalkan? Tak sanggup gaji besar. Tak sanggup sebab bonus baik. Tak sanggup sebab nanti kereta kena tarik. Tak sanggup nak hijrah sebab nanti orang cakap aku ni tutup sana tutup sini. Orang yang berhijrah ni orang yang semata-mata dia jiwa dia sebenarnya nak jaga agama saja. Dia tinggalkan profession dia, dia tak apalah aku cari kerja lain. Tak apalah aku cari cara lain. Tak apalah aku cari rumah lain. Tak apalah aku cari kawan lain. Bukan aku benci kawan, tapi aku nak berhijrah, aku nak jaga agama aku saja. Memang masa tu yang berhijrah adalah orang yang nak jaga agama saja. Yang jaga tanah tak hijrah. Yang nak jaga kenderaan dia, dia punya binatang ternakan tak berhijrah. Maka yang nak jaga agama keluar, fa kharaju afwaja, mereka keluar dalam group by group by group. Fa awahumul ansar, dan orang ansarlah di sana yang melindungi mereka. Wa wasauhum, yang memberi pertolongan kepada mereka. Walam yabqa bi Makkah, ketika itu yang betul-betul nak membersihkan diri ni tak ada yang lagi di Mekah melainkan illal Mustafa Rasulullah, melainkan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq secara umum, wal Murtada Aliyun, dan juga Sayyidina Ali yang masih tertinggal belum pergi, au mahbus au marid, melainkan orang yang berada dalam tahanan, melainkan orang yang sakit dan ada alasan-alasan lain. Secara umum sahabat Nabi dah bergerak. Hari ni masing-masing tengok kitab Arab. Assalamualaikum. Senyap semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orangnya, ya Allah. Unta tak jalan, ingat kan tinggal belakang jauh. Ada Ustaz rupanya. khusyuk Ustaz dengar. Allahu Akbar. Khusyuk. Baik. Boleh faham cerita dia ni? Kita Arab tu susah sikit Ustaz. Tu cerita. lah mungkin jawab. Allah. Ustaz jangan faham. Bila saya cerita tu faham Tak apa, kita ambil barakah daripada sirah tu dalam bahasa Arab pelan-pelan, tapi kira-kira nanti saya dulu masa tak pandai bahasa Arab, belajar dari segi orang bacakan kitab Arab, kita ikut dulu. Lepas tu dah kali kedua, wa tu maknanya dan. Rupanya aslama Madinah. Ila maknanya ke Madinah. Rupanya dalam sambil-sambil belajar tu teringat 5 perkataan bahasa Arab. Manalah tahu Allah beri kepandaian kita bahasa Arab pada tahun 2028, bermula teringat dulu 2023 belajar dekat GNI, kitab Arab sikit-sikit. Tak tahu.
Saya lah, insya-Allah. Saya tahu sikit-sikit ni bermula daripada dulu saya pun tak sangka yang saya boleh jugalah sikit-sikit baca kitab Arab tu. Mana tahu Tahu kita. maka. Allah. Baik, kita tengok. Bila dah macam tu nak keluar tu apa terjadi? Walamma ra'at Quraisyun, ketika orang Quraisy melihat khuruja, keluarnya man aslama ilal Madinah. Sahabat-sahabat yang dah masuk Islam, dia tengok, keluar, keluar, satu grup keluar. Khafat khurujal Mustafa. Tiba-tiba datang pula kebimbangan kalau Nabi pun ikut keluar. Kenapa? Wa alimat, sebab mereka tahu annahu qad sara lil muslimina mana'atun wa quwwatun. Dia tahu kalau macam nilah bentuknya, maknanya orang Islam akan membentuk kekuatan yang baru ketika berada di luar Mekah. Akhirnya berubah pandangan. Kita nak kena sekat pula Muhammad daripada keluar menurut fikiran orang-orang kafir Quraisy. Lalu apa dia buat? Fajtama'u, mereka pun berkumpul di satu tempat, nama dia Darin Nadwah. Untuk apa? Litasyawur, untuk mesyuarat. Dahsyat orang jahiliah pun mesyuarat tau. Jangan main-main. Fi amrihi, untuk settlekan urusan Nabi macam mana. Yang uniknya wa hadarahum iblis, dalam meeting tu datang iblis. Fi surati syaikhin najdiyin, dalam rupa seorang tua yang datang dari tanah Najd. Iblis datang meeting. Jangan main-main. Meeting GNI iblis datang tak meeting? Astaghfirullahalazim. Mana ada Ustaz? Ini gema nur iman, bukan gema nur iblis. Iblis mana ada nur? Iblis nur raka ada. Dia tak datang ke Ustaz kalau dalam majlis ni? Kalau syaitan nak datang merosakkan, mengganggu, menghasut sajalah. Tapi untuk dia muncul, memunculkan diri, wallahu a'lam. Janganlah datang. Sebab tu kita baca a'udzubillah. Petang baca Quran pun a'udzubillah tu cerita dia. Tapi mesyuarat Abu Jahal ni, syaitan datang. Kenapa syaitan datang? Dia orang tak kenal. Dia merupakan rupa manusia. Yelah, mereka sama mereka tak kenal ke? Tak. Abu Jahal panggil ketua-ketua kabilah. Bukan semua kabilah dia kenal wakil-wakil dia. Dia panggil kabilah sana, kabilah sini, panggil. Fa asyara kullun bi ra'yin. Setiap orang yang terlibat mesyuarat, masing-masing beri pandangan. Setiap orang bagi pandangan, iblis bantah. Iblis kata, cadangan tak bagus, aku bantah. Apa benda cadangan macam ni? Seorang lagi cadang, bantah. Iblis kerja dia bantah saja. Hati-hati. Siapa masuk meeting GNI, jangan asyik bantah saja. Nanti kan pengerusi tanya, ini rasanya macam tak berapa orang, kata dia. Jangan pula macam tu. Dia kenal, kita kenal hajah ni. Jangan pula nuduh dia iblis pula. Ini macam yang Ustaz cerita masa petang hijrah tu. Bukan. Yang tu dia bantah sebab dia tak setuju. Yang ini dia punya bantah dia sebab sehinggalah kepada ila anqala Abu Jahal. Sampailah bila Abu Jahal beri cadangan. Kata Abu Jahal, na'khudhu min kulli qabilatin min Quraisyin ghulaman. Kita kena pilih dari setiap kabilah dalam bangsa Quraisy satu orang anak muda. Bisaifin, bawa satu pedang. Fayadribunahu, ramai-ramai daripada wakil budak-budak muda ni pukul Rasulullah darbata rajulin wahid, dengan pukulan seumpama satu orang pukul. Maknanya kongsi dosa lah, senang ceritalah. Fayatafarraqu damuhu fil qabail. Jadi tanggungjawab darah Nabi itu tertanggung kepada semua kabilah. Jadi kata Abu Jahal, fala yaqdiru, maka nanti kaum Abdu Manaf, keturunan Abdu Manaf, dia tak akan mampu untuk memerangi semua kabilah. Sebab kabilah semua terlibat dalam membunuh. Kalau kabilah A bunuh Rasulullah, nanti bangsa Bani Hashim, Bani Abdu Manaf akan lawan balik kabilah A. Tapi kalau kabilah A, kabilah B, kabilah C, kabilah D, kabilah F sampai G, semuanya kumpul hentam yang namanya Rasulullah, jawapannya kabilah daripada Rasulullah, keturunan Bani Hashim ni, nak balas balik pun kira macam fikir 2-3 kali jugalah sebab golongan dia ramai. Ya Allah, ni cadangan siapa ni? Ya Allah, cadangan siapa ni?
Cadangan siapa? Abu Hmm. Jahal. Abu Jahal. Iblis Cadangan tadi siapa tu. ni? Iblis. Cadangan siapa? Cadangan iblis. Cadangan Abu cadangan Jahal. cadangan Abu Jahal. Betul, cadangan Abu Jahal. Bila Abu Jahal cakap gitu, apa kata iblis? Faqalan Najdiyu, berkatalah iblis yang berpura-pura bentuk lelaki dari Najd itu, hadza huwa ra'yu, inilah pandangan yang paling bagus sekali. Oh, dalam dia kuat bantah, kuat kipas juga Ada tak orang yang meeting kuat bantah tapi bila bos bagi cadangan dia kuat kipas. Cakap dia kena belajar sejarah Nabi. Perangai tu bukan perangai jahiliah lagi. Perangai iblisiah wal Abu Jahaliyah. Itulah kita. Sebab tu kena belajar daripada sejarah. Penting tak belajar sejarah hijrah? Ya Allah. Kalau cerita betul-betul ni, ambil masa ni. Tak habis ni kita sambung lagi nanti Boleh ke? Saya nak ambil satu-satu scene tu kita ambil pengajaran. Dia bukan soal dah cerita ataupun belum. Dia soal semakin baik kita ambil pengajaran. Dalam tu kita tahu hasad macam mana perangai. Dalam situ kalau komplot jahat maka disertai oleh iblis dan syaitan. Semuanya tak mungkin Sayyidina Umar sampai pilih tahun pertama adalah tahun ketika mana berlaku hijrah. Melainkan pasti di dalam peristiwa hijrah itu ada sesuatu yang amat besar memberi kesan kepada seluruh umat Islam pada ketika itu. Yang pertama. Yang kedua, dalam susunan hadis 40, antara yang terawal hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Ketika Nabi menceritakan tentang penting kalau kita buat sesuatu mesti menjaga yang namanya urusan niat, Nabi mengumpamakan urusan niat itu pada urusan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niat dia betul-betul hijrah, nak cerita betul-betul niat tu hijrah. Kenapa Nabi tak sebut? Siapa yang betul-betul niat dia solat, siapa yang betul-betul niat dia puasa, siapa betul-betul niat dia ikhlas kahwin, siapa betul-betul niat, banyak benda perlu niat. Tapi dalam banyak-banyak benda yang Nabi bawa dalam hadis yang awal itu, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang dia hijrah kerana ada dunia, ada duit yang dia target, ada tanah yang dia nak, ada impian rumah yang dia nak, semata-mata itu. Dia hijrah daripada buka aurat kepada tutup aurat sebab dia nak jual tudung. Dia berhijrah daripada tak semayang sebab dia nak kepada semayang. Sebab dia nak tackle satu muslimah ni. Kalau dia tak ubah semayang, nanti dia tak dapat tackle. Siapa berhijrah? Lidunya yusibuha. Untuk dunia yang dia nak dapat. Awimra'atin yankihuha. Atau dia hijrah kerana ada perempuan yang dia nak kahwini. Maka hijrah dia adalah apa yang dia niatkan ketika hijrah. Dua ni sudah cukup kuat untuk menunjukkan kepada kita sebenarnya peristiwa hijrah tu terlalu banyak yang saya sendiri adalah orang yang belum cukup menghayati kisah hijrah. Saya sendiri belum cukup menghayati. Maknanya ada benda yang saya buat dalam hidup saya tak berapa tepat dengan falsafah dalam hijrah. Apa keputusan hidup yang saya pilih, ada benda yang kurang, ada yang minat, ada benda yang kurang tepat, kurang baik. Saya tak ambil iktibar betul-betul tentang hijrah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama bergerak ni. Mudah-mudahan. Boleh ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya semangat. Oh, fokus. Alhamdulillah. Bagus. Terima kasihlah banyak sudi. Berilah sokongan, syukur kepada apa ni, berani ada cerita Ustaz. Sebab hari ni Ustaz Pancul nak keluar sharp pukul 6 tu yang tak berani. Oh ya. Oh betul. Baik. Jadi kata Abu Jahal, ini adalah pandangan fatafarraqu alaih. Lalu mereka pun mula bergerak, berpisah untuk membuat menggerakkan rancangan itu.
Baik, mana boleh lawan ketentuan Allah. Dia tak tahu masa dia bincang, Jibril dengar. Wa akhbara Jibrilun Nabi. Dan Jibril pun segera menyampaikan keputusan meeting itu kepada Nabi. Bidzalika. Falam yanam fi madja'ihi. Nabi pada malam tersebut, tilkal lailah, Nabi buat keputusan tidak tidur di tempat pembaringan biasanya. Falamma, ketika mana kanat atamatum minal lail. Rumah yang mana saya tak tahu. Tapi yang penting bukan rumah yang Nabi duduk bersama Khadijah. Maknanya bukan rumah di dalamnya ada Khadijah. Sebab apa? Bismillah. Sebab masa hijrah Khadijah sudah Tak ada. dah wafat. Sayyidatina Khadijah wafat sebelum lagi. Rasulullah sebelum hijrah, Nabi Isra' dan Mi'raj. Hari itu kita cerita kan. Sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi dalam tahun kesedihan. Kematian pakciknya, kematian isterinya. Jadi masa hijrah, kita janganlah tanya, Ustaz, apa peranan Sayyidatina Khadijah ketika itu? Sayyidatina Khadijah telah pun kembali ke rahmatullah. Dah berada di alam barzah dengan penuh kelazatan, dengan penuh kenikmatan. Khadijah saya kalau cerita pasal Khadijah ni nanti mengalir air mata kerana saya sedih lah. Sebab Khadijah ni satu-satu orang yang luar biasa lah. Dia punya taat dia luar biasa lah. Kita dengar cerita ketaatan, idealnya ketaatan dia kepada Nabi pun, kita boleh sebab kita kata macam mana boleh ada orang perempuan macam ni punya hati pada satu orang. Macam mana dia boleh ada hati gitu Bukan sekadar cuma nak kahwin, harta dan sebagainya. Bukan. Dia Khadijah tu terlalu istimewa, terlalu. Baik. Kemudian ijtama'al musyrikun, orang-orang musyrikin pun dengan segera mereka berhimpun ala babihi, terus menuju ke pintu rumah Rasulullah. Yarsudunahu, mereka sibuk menjaga keliling rumah itu hatta yanam, sehinggalah Rasulullah sampai waktu dia nak tidur. Fayathibuna alaih, dan mereka cuba untuk mengawal keadaan. Wathaba tu asal maknanya ialah qafaza, naik ke tempat tinggi sedikit untuk mengawasi. Faqala li Ali, maka ketika itu dikatakan Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, nam ala firashi, engkau tidurlah di tempat pembaringanku. Wa tasajja, tasajja maknanya taghatta maknanya selimutkan, balutkan, sampulkan dengan selimutku. Falai yakhlusa ilaika syai'un takrahu. Jangan kau bimbang sebab tidak akan ada sesuatu yang terlepas kepada engkau, sesuatu yang engkau tidak sukai. Lalu Rasulullah pun mengambil wa akhadha hafnata turabin. Nabi ambil tanah kira-kira segenggam. Wa kharaja alaihim, Rasulullah keluar biasa saja di sekitar mereka. Falam yarahu, dalam keadaan mereka tak perasan. Mereka tak dapat nampak Nabi keluar. Faja'ala yanthuru dhalika turaba ala ru'usihim. Nabi pun menaburkan turab. Turab maknanya debu tanah tersebut di atas kepala mereka. Wa huwa yatlu, sambil Nabi membaca. Yatlu tu daripada perkataan tilawah. Tala yatlu. Surah Yasin. Nabi baca surah Yasin. Dari awal dikatakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Menurut sebahagian ulama malam tersebut malam Jumaat. Jadi kenapa sebahagian kita baca Yasin Khamis malam Jumaat? Mudah-mudahan kita dapat menghijrah diri kita pada hari Jumaat, malam Jumaat, hari yang baik, penghulu hari. Mudah-mudahan setiap minggu kita ada buat penghijrahan yang baik dalam diri kita. Simbolik dia. Bukan kerana itu, tapi simbolik dia. Sampai kepada ayat waja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan dari hadapan mereka sekatan, wa min khalfihim sadda, dan dari belakang mereka juga ada sekatan. Fa'aghshaynahum, maka kami tutupkan, selimutkan pandangan mereka.
fahum la yubsirun. Maka mereka langsung tidak dapat melihat. Terus, lalu mereka semua tak nampak dan dikatakan tertidur. Dikatakan apa? Tertidur. Daripada lewat malam sampai kepada waktu pagi. Tak sedar. Lepas itu Rasulullah keluar. Waja'al Mustafa ila baiti Siddiq. Rasulullah segera pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Zuhran, ketika waktu tengah hari. Faqala. Lalu Rasulullah bersabda. Inna Allaha adhina li fil hijrah. Sesungguhnya Allah telah izinkan untuk aku untuk hijrah. Faqala. Lalu Abu Bakar berkata. As-suhbah. Saya akan teman. Saya pasti akan apa? Teman. Dia tak ada tanya Rasulullah, habis saya punya beg belum pack. Rasulullah, kita nak makan apa? Rasulullah, hotel kita dekat dengan masjid tak? Oh, masa nak pergi umrah tanya dekat dengan masjid. Masa beli rumah, tak nak pula beli rumah yang dekat dengan masjid. Bukan salah, cuma tanya. Kata Abu Bakar, suhbah. Memang saya akan teman. Tak cerita banyak Abu Bakar. Tak ada kata, habis rumah saya macam mana Rasulullah? Habis saya punya kambing, siapa nak bagi makan? Ayam saya punya apa semua, tak ada soalan. Allah dah perintahkan aku berhijrah, wahai Abu Bakar. Ya Rasulullah. Gerak. Lalu akhirnya apa? Ni tengok iman Abu Bakar. Mana tak Rasulullah bersabda apa? Kalaulah iman Abu Bakar, kalaulah iman seluruh ahli ard, ahli bumi diletakkan di satu timbangan, dan iman Abu Bakar pada timbangan yang sebelah, la rajahat. Nescaya timbangan yang memikul iman Abu Bakar tu akan lebih berat daripada iman segala orang ahli bumi. Kita nak cakap apa? Oh, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. Nabi sayang dia, dia sayang Nabi. Saya kalau cerita Abu Bakar ni, sedih sikit lah. Sebab macam mana orang betapa indahnya kedudukan dia dalam hijrah. Fatajahaza. Tajahaz maknanya apa? Maka kedua-dua punya segera bersiap. Qalat Aisyah tu. Berkata Sayyidatina Aisyah, wa sana'na lahuma sufratan. Kami segera membuatkan untuk mereka berdua sufrah. Sufrah tu sejenis makanan yang bentuknya saya tak tahu. Rupanya saya tak pernah nampak benda makanan 1400 tahun. Tapi nama sufrah tu sejenis makanan yang dimakan oleh orang musafir zaman itu. Kami buat sufrah, kami letak dekat jirab. Jirab tu maknanya satu bekas yang dibuat daripada kulit. Macam kita Tupperware dibuat daripada plastik. Dia sebut jirab. Adalah dia punya alat dia. Saiz dia untuk masukkan makanan. Itu peranan siapa? Aisyah. Anak siapa? Abu Bakar. Ingatkan Aisyah saja. Maka Asma binti Abu Bakar. Faqata'at Asma. Asma pula binti Abu Bakar ni, dia potong. Apa dia potong? Qita'atan. Satu kali potong daripada nitaqiha. Orang perempuan ni, zaman-zaman dulu, dia ada satu pakaian, macam orang perempuan hari ni kalau pakai yang baju panjang, lepas tu sampai sambung dengan kain, dekat pinggang, ikat kain, dia panggil apa? Sweater Sweater pula. Cardigan, Ustaz. Apa lo? Allah mak, nama dia apa tu? Tak, dia macam ni kan. Volkswagen. Kan? Cardigan. Ustaz. Kalau baju gaun boleh pakai je gaun. Ada nama dia. Kalau labu Dress code. Kalau labu Dress code. Dress code. Blouse boleh, blouse. Tak boleh. Dia tertutup. Boleh lah Boleh lah. Boleh lah. Kita kata macam tu lah. Dulu, zaman dulu, nama dia tak tahulah. Bahasa Melayu nak terjemah apa. Tapi nitaq tu ada satu baju yang biasanya dipakai terus dan kemudian bahagian tengah tu diikat tali dia. Lebih kurang macam tu bentuk dia lah. Jadi tali yang pengikat tu, Asma, tali yang diikat kat pinggang macam cerut sikit lah gitu kan. Untuk pengikat tu, Asma tu, baju yang dia sayang tu, tali tu dia koyak, dia jadikan dua. Kenapa? Sebab tali tu dia koyakkan dua, farabatat bihi ala famil jirab. Sebab dia nak jadikan
tali itu sebagai tambahan untuk pengikat makanan. Satu ikat baju dia, satu dah terkoyak dua, jadi ikat makanan yang dibawa. Jadi akhirnya tali itu nampak ada dua, nitaqaini. Wa fa bidzalika, maka dengan itu summiyat, maka Sayyidatina Asma, ipar Nabi ni terkenal dengan gelaran Zatun Nitaqaini. Orang si pemilik dua tali. Si pemilik, si empunya dua tali. Kerana peristiwa hijrah. Ustaz, saya lagi banyak tali Ustaz, tali rafiah. Tali awak tu ikat apa? Tali ni, tali yang berjasa ni sebab dalam dia tu dikatakan, ada sebahagian ahli sejarah, dulu saya belajar, dikatakan bahawa Asma masa tu mengandung. Dikatakan. Tak tahu. Kalau tidak pun tak mengapalah. Kalau mengandung pun maknanya luar biasa. Orang mengandung, dia tu perlu diikat kawasan situ untuk support dia punya perut. Tapi kerana nak bawa makanan untuk ayahnya dan iparnya, maksudnya Rasulullah, untuk hijrah, maka dia sanggup koyakkan. Tak mengapa. Yang penting dapat bawa makanan. Fa kharaja lailan. Maka keluar daripada rumah itu setelah siap-siap. Maka keluarlah pada waktu malam. Fatarafaqa ila ghari fi Jabal Thawr. Maka mereka pun terus menuju kepada gua, sebuah gua yang terdapat di bukit di Gunung Thawr. Kita panggil guanya Gua Thawr. Asalnya sebuah gua. Gua tu asalnya tak ada nama. Gua ada tempat kosong untuk duduk. Fadakhala, maka kedua-duanya pun masuk ke dalam gua tersebut. Masa inilah Sayyidina Abu Bakar cek. Sayyidina Abu Bakar masa tu bawa siapa? Ketika itu dikatakan Sayyidina Abu Bakar masa tu dia membawa juga seorang lelaki yang mana dia tak ikut sepenuhnya tapi diberi amanah. Orang yang dimaksudkan namanya dikatakan ialah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni siapa? Dulunya dia dikenali sebagai seorang penggembala. Dan dia ni orang yang asalnya penggembala, tarafnya seorang hamba. Lalu Sayyidina Abu Bakar tengok orangnya baik, Sayyidina Abu Bakar beli. Beli sebagai hamba. Disuruh untuk menggembala kambing-kambing milik Abu Bakar. Jadi ceritanya kemudian memang Abu Bakar bebaskan dia sebagai seorang hamba. Jadi akhirnya dia tu kira macam orang yang bekerja dengan Abu Bakar, tapi tarafnya ialah orang yang bersama dengan Rasulullah. Cuma dalam misi ni dia ada peranan. Peranan dia dikatakan sambil dia urusan gembala kambing, Sayyidina Abu Bakar minta kepada dia supaya tugas dia ialah menghilangkan, bukan hilang, menambah-nambahkan kesan tapak kaki di atas padang pasir supaya orang-orang Quraisy tak dapat kesan arah tuju Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi. Betul. Jadi dia adalah tugas-tugas dia. Sayyidina Abu Bakar pun sama juga. Anak dia siapkan makanan. Yang seorang sekali bawakan makanan pergi untuk hantar ke sana. Anak Sayyidina Abu Bakar seorang lagi disuruh balik ke Mekah. Kata Abu Bakar, tak apa. Kerja kamu balik ke Mekah. Dalam kami tunggu dekat sini, kamu kena pergi kat Mekah, raung-raung, ronda-ronda, risik-risik. Apa situasi perbualan terkini orang kat Mekah. Jadi itulah dia punya tugas dia. Itu anak dia, Abdullah bin Abu Bakar. Jadi itulah dia punya peranan. Masing-masing ada peranan. Baik, sekarang cerita dia apa ni? Sekarangnya ialah Abu Bakar dah masuk dalam gua tersebut. Dia koyakkan baju dia, dia tutup segala lubang-lubang yang ada kerana bimbang ada binatang sengat, melainkan 1-2 lubang yang tak dapat ditampung dengan baju yang ada. Lalu dia pun tengok kawasan tu, last kali dia kata tak apalah, tutup dengan kaki dia. Dia tutup dengan kaki dia, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, silakan masuk. Sebab semua dah settle kat dalam. Bila dia masuk saja ke dalam, maka ketika itu wa khayyamal ankabut, maka ada ankabut. Ni ada surah Al-Ankabut. Ni surah apa ni tahu? Baqarah betina. Kalau surah Al-Fil, surah gajah. Kalau surah An-Nahl, surah lebah. Kalau surah An-Naml, surah semut. Kalau surah Ankabut, surah labah-labah.
Jadi kalau kita tanya ada tak surah nama binatang dalam Quran? Ada dan beberapa. Surah Al-Adiyat, kuda perang yang berlari kencang. Tu banyak tu. Lembu betina, kuda perang berlari kencang, lebah, lagi apa? Labah-labah, semut, gajah. Itu surah-surah dalam Quran. Jadi Ankabut ni dia khayyama. Khayyama tu maknanya buat khemah. Oh Ustaz, dia beli kemah kat mana Ustaz? Shopee. Banyak cantik awak. Maksud buat kemah tu buat dia punya sarang lah. Janganlah terjemah gitu. Khayyam memang nama dia. Kalau bahasa Arab, perkemahan tu mukhayyam. Mukhayyam maknanya perkemahan. Jadi kalau tapak perkemahan dalam orang Arab dia panggil mukhayyam. Kalau kita pergi kat tempat pergi tempat-tempat yang memang dihaskan untuk perkemahan dipanggil mukhayyam. Khayyamal ankabut ala babihi. Maka yang namanya labah-labah ni pun buat kemah dia dekat pintu gua tersebut. Dia buat pintu wabadat hamamatani. Ada 2 ekor burung merpati segera buat sarang dan segera bertelur di hadapan pintu gua tersebut. Burung kalau bertelur buat sarang benda biasa. Labah-labah kalau buat sarang pun benda biasa. Tetapi untuk Rasulullah, mereka sanggup segera dan cepatkan proses. Dan dengan kuasa Allah, benda yang biasanya makan masa panjang menjadi sesaat pada ketika itu. Burung ni kalau dia nak sampai bertelur, dia ada proses dia. Dia ada nama dia apa? Proses apa? Proses mengawan dia. Kemudian sampailah kepada bertelur, sampailah kepada buat sarang, sampailah nampak dia dah lama duduk kat situ. Untuk menunjukkan dah lama benda tu kat situ, tak diganggu-gugat. Labah-labah ni kalau buat sarang, satu malam adalah 2-3 dia punya jaring dia. Masuk seminggu dah mula sarang dia. Tapi nak sampai tebal daripada awal pintu sampai masuk ke dalam, sampai berlapis-lapis, biasanya makan bulan. Tapi untuk Rasulullah, masa itu juga mereka menggesa diri mereka buat. Binatang pun tahu betapa besarnya faedah membantu Nabi dalam urusan hijrah. Hikmah. Ustaz, tapi ada orang cakap cerita tentang labah-labah buat sarang itu, cerita dia tak betul. Ceritanya betul. Hanya memang ada perselisihan ulama berkaitan itu. Tapi ceritanya sahih. Ustaz, tapi berkaitan dengan merpati bertelur ni, ada ulama kata tidak. Ceritanya tak sabit. Ya, saya tak nafikan. Tapi banyak dalam kitab-kitab ulama kita sejarah mengatakan ya, sabit. Sebagaimana riwayat Imam Baihaqi. Tak masalah. Tak masalah. Dan saya tahu tentang perkara tersebut dipertikaikan, insya-Allah tahu sikit-sikit. Yang kita nak cerita tu binatang tu. Jadi bila dah dia punya jalan dia begini naik atas sikit tu. Gua tu kalau masuk tegak nanti membukit sikit baru duduk dekat atas tu. Jadi sekira-kira kalau kalaulah kata pintu tu clear, kita masuk, memang kita tak nampak sangat orang. Nampak mungkin bahagian kita kena tunduk sikit ke bawah, baru nampak kaki lah. Sebab dia bahagian tempat duduk kat dalam tu macam tinggi sikit. Wa talabat Quraisyun, dan ketika itu orang Quraisy memang betul-betul mencari Al-Mustafa. Al-Mustafa maknanya Nabi Muhammad, asyaddat talab. Betul-betul memang cari ya. Seluruh Mekah dikerah, cari sana, cari sini, kejar sana, bongkar sini, pecahkan sana, ambush sini, rebut sana. Memang dia. Sampai waja'alat, mereka membuat tawaran, liman dalla alaih, siapa yang boleh tunjukkan di mana Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada, mi'ata naqah, maka dia akan dapat 100 ekor unta. Tawaran dia. Agaknya lah zaman tu Iblis tengok, korang punya jahat lagi Iblis daripada aku. Iblis engkau ke aku? Sampai tawarkan 100. Iblis pun tak bagi cadangan macam tu. Tengok Quraisy, Abu Jahal punya jahat tu, 100 ekor. 100 ekor unta ni dikira sebagai satu diat. Kalau bunuh orang, cukup syarat bunuh orang, maka orang tu maafkan, maka dia kena bayar 100 ekor unta, satu diat.
Dan bila dia cari itu, wa atau ilal ghari fawajaduhu kadzalik. Dan mereka sampai dekat Gua Thaur tu, dalam tinggi-tinggi bukit tu. Ya Allah, siapa dah pernah sampai Gua Thaur? Pergi umrah? Belum. Ustaz. Belum. Ya Allah, bila Ya Allah, tiba-tiba nak Iman nak pergi? Sampai kat Astagfirullahalazim. Pernah Ustaz, tapi tak naik atas lah. Naik atas. Betul. Biasa ni kat bawah dia tunjuk. Tu kat atas sana ada Gua Thaur kan? Betul. Biasa bas sampai kat tepi situlah. Tepi macam lereng sikit bukit. Ni Gua Hira lain tau. Gua Hira yang dia biasa bas berhenti kat jambatan. Daripada jauh nampak orang kecil-kecil naik. Tu biasanya Gua Hira. Gua Hira biasanya bas tak sampai kat tepi. Tak sampai kat kaki bukit. Sebab lorong dia agak kecil. Taksi boleh masuk lah. Tapi kalau Gua Thaur ni bas boleh masuk sampai kat kaki bukit. Tapi kalau nak naik, kena turun bas, jalan lah. Lebih kurang dalam 1 jam nak sampai atas tu. Okey, siapa yang berhasrat nak naik di masa akan datang, boleh. Cuma tengok IC lah, umur berapa. Jangan terlupa tengok IC. Minta doa. Mudah-mudahan. Itu. Semangat berkubar-kubar Ustaz. Keupayaan tak mampu. Dia yang jadi satu semangat kan. Kalau naik Gua Hira teringat Khadijah dulu jaga-jaga anak kat rumah, tapi boleh hantar ulang-alik sampai Gua Hira. Kalau nak jadi semangat lah. Kalau nak jadi semangat naik Gua Thaur hijrah ni, teringat yang namanya Asma. Dikatakan dia masa tu mengandung, sampai koyak tali, ikat makanan, bawa naik atas kerana mengenangkan Rasulullah dan juga Abu Bakar, ayahnya ada dekat sana. Itu pembakar semangat lah. Tapi dalam semangat-semangat tu kena tengok juga IC kita. IC tu maknanya ialah kemampuan masing-masing lah. Kita tak kata wajib pergi, tidak. Tapi kalau satu hari ada akan datang, ada rezeki pergi, ataupun mungkin trip tu tak ada jadual pergi, tapi boleh naik teksi. Pergi satu hari tu, pergi saja, nak pergi jalan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. Jadi bila masuk pergi sana tu, teringatlah Sayyidatina Aisyah buatkan makanan, nama dia sufrah. Teringatlah Zatun Nitaqaini, Asma binti Abu Bakar, digelar sebagai empunya 2 tali yang terikat. Teringatlah Amir bin Fuhairah hilangkan tapak-tapak. Daripada atas tu dia bawa kambing hilangkan tapak. Teringatlah anak Sayyidina Abu Bakar Abdullah disuruh balik semula ke Mekah, nanti malam-malam datang sini bawa berita kepada Rasulullah. Jadi bila kita pergi tu, memang kita nampak batu. Tapi bagi orang yang menghayati besarnya erti hijrah, supaya bila kita nak betulkan diri kita, kita nak berhijrah, bila nak berhijrah, kita mengenangkan bukan senang nak hijrah. Kita disuruh hijrah untuk tinggalkan perangai buruk saja. Abu Bakar tak ada perangai buruk. Tak ada perangai buruk, tak ada sifat buruk, tak ada benda tak elok, tak ada kat Abu Bakar. Pada Sayyidina Rasulullah, lagilah langsung suci daripada dosa. Pun disuruh tinggalkan harta, tinggalkan rumah, tinggalkan tanah, tinggalkan anak. Siapa yang tak nak dengar semua ditinggalkan. Terus bergerak. Kita ni disuruh tinggalkan benda dosa saja. Tak disuruh tinggalkan rumah, tak disuruh tinggalkan tanah, tak disuruh. Sebab itulah bila kita hayati macam mana Abu Bakar nak terlibat sama. Abu Bakar ni boleh dikatakan dalam keluarga dia macam ramai yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Dia punya bawanya tu. Allahu Akbar. Sebab itulah hijrah ni luar biasa. Sayyidina Umar bukan benda yang kecil-kecil dia pilih. Baik, hatta qala Abu Bakrin, bila dia tengok orang kafir Quraisy dah datang, Rasulullah dengan Abu Bakar senyap, tak bergerak, diam. Tapi kaki orang kafir nampak tu. Sebab dia punya tempat duduk dia tertinggi sikit. Tapi nampak kaki orang kafir dah sampai. Mereka berbual-bual kat dalam, mereka kata ni macam mana ni, takkan orang ada kat dalam ni, sarang labah-labah dengan tebal, dengan banyak ni. Ada pula burung kat depan tu dengan apa? Hidup dengan selesa, dengan aman. Jadi tak ikut kepala dia lah. Ikut logik, mana ada orang masuk dalam ni tembus kat sini, labah-labah punya tebal macam ni. Logiknya macam itulah. Hatta qala Abu Bakrin, sehingga berkatalah Abu Bakar, wa Rasulullah, lau anna ahadahum, kalaulah salah seorang daripada mereka, nazara tahta qadamaihi, dia pandang kita dari celah, dari tengah-tengah 2 tapak kaki. Apa maksud dari tengah-tengah 2 tapak kaki? Pernah tak tengok orang berdiri,
Lepas tu dia bongkok, rendahkan pandangan, nak tengok atas. Macam kita nak buat apa Siapa sini pernah ngendap? Astaghfirullahalazim. Bismillah. Confirm tak ada yang mengaku Ustaz. Ya Allah, sabar. Allah. Soalan Orang nak tengok hantu Ustaz buat macam tu. Aduh. Ustaz ni apalah tanya soalan zaman jahiliah punya soalan. Astagfirullah. Mengendap mak dah sudah ke belum terawih kat surau? Sebab nak main polisentri ni. Pernah. Benda tinggi, sekali kita nak tengok lebih bawah, kita pun tengok daripada bawah, tunduk gitu kan. Jadi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, lau ahannahum nazara tahta qadamaihi, maknanya di antara dua kaki, dia rendahkan pandangan dia cangkung, dia tengok, la absarana, pasti mereka boleh dapat melihat kita wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, ini Rasulullah punya jawapan mahal. Ma dhannuka ya Abu Bakr? Apa yang dapat engkau fikirkan wahai Abu Bakar? Bi'ithnaini Allahu thalithuhuma. Kita memang berdua, tapi ingat yang ketiga adalah Allah. Apa maksud yang ketiga Allah? Bukan yang ketiga Allah duduk dalam gua sama-sama, bukan. Sebab yang ketiga maknanya ialah datang pertolongan bin nasri, datang bantuan wal ma'unah, datang penjagaan wal hifzi, wat tasdid, datang sokongan daripada Allah. Jadi kata Rasulullah apa? Wahai Abu Bakar, apa yang kita nak fikirkan, sangkakan lagi? Memang mutlak pertolongan Allah. Memang ma'unah dari Allah, bantuan. Memang hifz maknanya peliharaan dari Allah. Memang tasdid maknanya sokongan daripada Allah. Memang itu semata-mata wahai Abu Bakar. Wa ba'da thalathi layalin. Selepas 3 hari berada di situ, ya Allah, 3 hari. Jangan Ustaz, ditanya. maaf Ustaz. Nak tanya. Ada yang kita dengar cerita daripada ustaz-ustaz jugalah, bukan ustaz lah, dalam sejarah mengatakan bila dia orang sampai ke gua tu, dia tengok semua tak sepatutnya ada makhluk di dalam. Tapi betul ke Ustaz? Ada cicak berbunyi Ustaz? Jadi bila dia cicak berbunyi, beranggapan mesti ada orang mengundi dalam tu. Ya ke Ustaz? Ada orang berdiri. Baik. Soalan yang bagus. Yang pertama saya pernah dengar, yang kedua saya tak pernah jumpa secara fakta tu, tak pernah jumpa. Yang cicak tu lah. Kalau lagi satu, tanya Ustaz, ada tak di riwayat mengatakan ada satu pokok dengan segera tumbuh di depan gua itu? Ada riwayat sejarah ceritakan itu, tapi sebagian ulama kata ceritanya tak sabit. Pokok. Tapi kesambungan daripada cicak tu mengatakan bila kita bunuh cicak malam Jumaat dapat pahala tu, betul ke Ustaz? Itu tu Allahu'alam, tak pasti. Soalan yang bagus tu. Tentang cicak wallahu alam. Saya tak pernah tahu pula yang cicak. Saya pernah dengar tapi saya tak pernah, jadi saya tak dapat nak mengesahkan kerana saya tak tahu. Tak tahu ceritanya dari mana, sumbernya kat mana, riwayat siapa. Kalau macam tentang burung merpati ni, tentang labah-labah ni, memang dalam satu riwayat Imam Baihaqi memang ada disebutkan. Sebahagian cerita ini ada dalam kitab namanya ialah Dalailun Nubuwah. Tanda-tanda, petunjuk-petunjuk tentang kenabian dan kerasulan Nabi kita. Bagus soalan tu, bagus. Saya suka tu. Maknanya semua tengah menghayati lah cerita saya ni. Baik. Ustaz. Ya. Baik. Rupanya pakai kitab Arab pun okey juga baguslah sini. Luar biasa lah. Baik. Kita tengok Ustaz. Ya saya. Ni sebelum dia Nabi nak berhijrah ke nak berhijrah tu, dia singgah ke bukit ke gua Sol tu, dia ada ke dia dah beritahu keluarga dia yang dia nak pergi ke bersembunyi dekat gua tu? Sebab macam siapa yang beritahu Asma yang nak membekalkan makanan itu kan, dia dah tahu kat situ. Ada dia dah diberitahu dia orang nak bersembunyi dekat gua Sol tu Ustaz. Yang memberitahu dia anak Sayyidina Abu Bakar Abdullah dan juga Amir bin Fuhairah. Kerja dua orang ni ialah menyimpan rahsia dan mengetahui keadaan Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar.
Jadi Abdullah Ah. Abdullah tu dah tahu daripada awal lah dia apa ni Rasulullah dengan bapa dia nak bersembunyi dekat gua tu lah Ustazah. Dia Tu tahu, Ustaz. dia tahu. Itu semua dengan pemakluman daripada Abu Bakar, pemakluman daripada Rasulullah. Cuma ketika itu Rasulullah berikhtiar supaya ada tak orang yang mahir dengan selok belok jalan Mekah ke Madinah supaya Nabi nak lalu pada jalan yang tidak dilalui oleh orang biasa dalam musafir perdagangan. Jalan yang unik, jalan yang lain. Dulu dekat Masjidil Haram, dia pernah buka sekejap, nama dia ialah pameran sahabat, museum sahabat. Dia bukan museum, mathaf. Tapi sebenarnya bukan museum, dia macam bentuk exhibition pameran. Dekat situ, saya datang, masa tu kebetulan dia nak pelancaran, dia buat free. Jadi lepas tu katanya kena bayaran masuk. Masa dia free tu saya datang, saya tengah jemaah umrah tengah sampai nak tunggu dia orang berkumpul, saya lari ke situ. Dekat sebelah masjid juga, dekat Jabal Nur. Dekat Jabal Nur, dekat Darul Tauhid tu belakang situ. Tersembunyi sikit dekat Jabal Umar, Jabal Nur pula. Jabal Umar. Belakang Darul Tauhid tu ada apa Hilton, apa bukan Hilton. Apa tu belakang-belakang hotel tu saya pun dah lupa dah nama dia tu, hotel besar 2 3 4 tu. Jadi dia buat kat situ, saya ternampak, saya lari kejap, saya kata okey jemaah, sementara tunggu sekejap saya lari. Dia kata free, saya pun kata jemaah, sebelum balik hotel nak tak kita pergi, dia orang buka free ni, dia orang bagi masuk. Boleh, bawa lah. Bila bawa, dalam tu dia tunjuklah, dalam 10 orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah, berapa di kalangan mereka adalah pedagang dan peniaga. Supaya kita tahu perdagangan dan perniagaan adalah benda yang aspek penting. Lepas tu dalam beberapa dalam track perjalanan Rasulullah, apa jalan biasa, dia buat lukisan lakaran track. Lepas tu dia kata jalan yang dilalui oleh Rasulullah berdasarkan kepada pengamatan buku-buku sejarah. Rupanya jalan lain, totally yang tak sama dengan jalan dilalui oleh pedagang daripada utara ke selatan. Dululah dia ada buat macam tu lah. Sekarang saya tak pasti. Lepas pandemik ni mungkin belum ada ataupun dia dah tutup lah ataupun dah tak ada. Dia macam tempoh dalam setahun gitu sajalah. Yang saya nak cerita ni tu, selepas 3 hari berada di tempat tersebut. Jadi kalau orang tanya Ustaz, kat 3 hari tu ada orang tanya dekat Radio IKIM FM. Dia tanya, masa 3 hari tu Nabi semayang tak? Nabi masa 3 hari kat dalam gua tu, Nabi semayang tak? Nabi semayang jamak kasar, jamak takdim ke jamak takhir? Jawapan dia, masa tu ditanya dekat Radio IKIM, saya dengar masa tu, saya tengah bawa kereta. Jadi saya pun tak sempat dengar dia punya jawapan apa ulasan. Cuma saya cerita sajalah bahawa untuk mengatakan Nabi tak semayang, tak mungkin lah. Cuma untuk mengatakan Nabi semayang masa tu, Rasulullah jamak takdim ke jamak takhir ke sebab dah keluar ke apa ke, tak ada data yang menunjukkan, menceritakan itu. Jawapannya tidaklah saya sebutkan. Tapi takkan kita kata Nabi tak disebutkan Nabi sembahyang, maka ketika itu Nabi pun tak sembahyang. Tak bolehlah cakap gitu kan. Yang disebutkan adalah, kalau yang tak disebutkan, wallahu a'lam, pada dasarnya solat lah. Cuma solatnya apa, bila, bagaimana, wallahu a'lam, tak tahu. Okey. Selepas 3 hari, mereka pun bergerak ke mana? Menuju kepada tujuan. Irtahala, bergeraklah mereka. Bertolaklah mereka. Famarra, dalam mereka bertolak itu dikatakan Rasulullah mengupah satu orang namanya Abdullah bin Uraikid, yang mana dibayar. Dia ni jenis siapa bayar dia tutup mulut, dia kerja untuk orang tu. Walaupun dikatakan dia bukan Islam. Untuk dia tunjukkan jalan. Famarra, maka kedua-dua Abu Bakar dan Rasulullah pun berjalan sampailah dia tiba di sebuah khaimah. Khaimah tu maknanya kemah. Ummi Ma'bad. Orang Arab dulu, kalau dia buat penempatan khusus dekat tengah padang pasir, dia nampak ada sumber air sikit, dia nampak ni ada sikit, boleh hidup sikit, dia pun bentang buat kemah dia, terus dia duduk kat situ. Dia cari kayu api masak. Ya, saya. Saya nak tanya, masa mula-mula dia keluar daripada rumah Abu Bakar tu, Rasulullah SAW tu, dia berjalan kaki atau naik unta? Sebab unta tu bukan yang dibekalkan oleh Abdullah bin Uraikid kan? Ada baik. Dikatakan bahawa Nabi SAW tu menunggang.
sambil bertukar dalam keadaan berjalan. Wallahu a'lam. Sebab bila sampai saja di Madinah, maka Rasulullah turun daripada tunggangan Nabi. Rasulullah kata, khallu sabilaha, biarkan saja unta ini berjalan menurut apa yang dia nak jalan, fa innaha ma'murah, kerana dia sendiri akan diperintahkan oleh Allah untuk berhenti dekat mana. Sebab tempat unta tu berhenti tu nantilah ketika itu Nabi buat keputusan untuk membina masjid di situ. Tanah siapa akan dibeli, dibayar supaya untuk dibenakan masjid tersebut. Satu lagi Ustaz, maaf. Maknanya dia pergi dengan dia pergi dengan 2 ekor unta kan? Yang Abdullah tu satu unta, satu lagi Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ke? Dikatakan begitu. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama, soalan yang baik. Jadi ketika itu Rasulullah bergerak sampailah kepada penempatan Ummi Ma'bad. Kenapa Ummi? Sebab dia punya bos dia perempuan. Ummi Ma'bad. Nama dia. Fara'a, maka ketika Nabi mendapat melihat bahawa di kemah itu, dekat Ummi Ma'bad tu, kawasan tersebut, Nabi nampak indaha syatun. Rupanya dia memiliki kambing-kambing. Lalu Rasulullah singgah kerana memang haus dalam perjalanan. Qala, lalu Rasulullah berkata, hal biha min laban? Adakah kambing ini dia memiliki susunya? Lalu orang perempuan yang jadi bos dekat, dia bukan bos, maknanya perempatan dia lah. Saya sebut je bos. Hiya ajhadu min zalik. Kata orang perempuan ni, kalau nak dikira sebenarnya memang tak ada lah. Kalau nak dikira maknanya tak ada lah, kata orang perempuan ni tersebut. Lalu Rasulullah pun mendekati kepada kambing orang perempuan ini. Lalu Rasulullah buat apa? Famasahan nabiyyu dhahraha. Nabi usap bahagian belakang kambing. Wadir'aha. Nabi usap bahagian tempat susu kambing. Wasamma, lalu Rasulullah membaca bismillah. Samma maknanya baca tasmiyah. Bismillah. Wada'a, dan Nabi berdoa. Allahu Akbar. Siapa ada buat binatang korban? Usap bahagian atas kambing. Usap kambing tu elok-elok. Bismillah. Mudah-mudahan binatang ini menjadi tunggangan, menjadi saksi akan amalan ibadah korbanku pada hari akhirat. Biar dia datang dengan tanduknya. Biar dia datang dengan kukunya. Biar dia datang dengan kulit-kulitnya. Perbuatan itu niatkan. Ketika mana Rasulullah tu nampak binatang tersebut, Rasulullah buat begitu. Tapi untuk Nabi khususiat. Nabi buat begitu, lalu apa yang terjadi, mukjizat yang ada? Fahalaba, lalu Rasulullah pun memerah. Memerah kerana dalam satu kisah yang lebih terperinci ni, yang ni ringkasan. Rasulullah tanya, sekiranya kalau ada susu, bolehkah kita mengambilnya? Lalu wanita itu kata, kalau betul ada susu, maka persilakanlah untuk meminumnya. Jadi orang perempuan tu pun masuk semula ke kemah, membiarkan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke belakang, tengok kalau kambing tu ada susu. Dalam fikiran orang perempuan tu, lembu tu memang tak ada susu. Lalu Rasulullah buat yang saya cerita tadi. Diusap badannya belakang, diusap tempat susunya, dibaca bismillah, dibaca doa. Lalu Nabi pun perah. Perah masuk dalam bekas. Famala'ahu. Nabi penuhkan bekas minumannya. Wasaqa man ma'ahu. Dan Nabi memberikan minum kepada orang yang bersama dengan Nabi tadi, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar. Thumma, kemudian halaba, halab, sebab tu susu dipanggil halib. Halib maknanya benda yang diperah. Kemudian Rasulullah perah fihi thaniyan. Nabi perah kali kedua, penuhkan lagi. Tapi Nabi penuhkan bekas yang ada tu, wa tarakahu indaha. Nabi tinggalkan kepada wanita tersebut mamlu'an, dalam keadaan penuh. Rasulullah bukan minum seorang. Bukan minum seorang. Penuh tinggalkan kat situ. Wasafara ba'da an baya'aha 'alal Islam. Lepas Nabi dah penuhkan tu, dalam cerita yang lebih panjang, Nabi kata, wahai Abu Bakar, ini berikan kepada wanita tadi, Ummu Ma'bad. Sekali Abu Bakar bawa.
Bila Sayyidina Abu Bakar bawa satu bekas penuh dengan susu, wanita ni tengok, engkau dapat susu ni daripada mana? Engkau dapat susu ni daripada mana? Kata Sayyidina Abu Bakar, daripada kambing puan lah. Kambing aku mana ada susu? Kata Sayyidina Abu Bakar, kami ambil perah daripada kambing puan. Tetapi yang perahnya bukan saya. Yang perah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Utusan Allah tu apa? Utusan Allah adalah, dia pun terangkan. Ummu Ma'bad pun pergi jumpa Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah pun menerangkan siapa dirinya. Nabi terangkan. Thumma wasafara ba'da an baya'aha 'alal Islam. Nabi kata, saya ni adalah utusan Allah. Saya ini datang dengan mukjizat. Saya tadi yang sentuh dan saya baca bismillah, maka saya perahkan susu dan ini susu untuk puan. Jadi saya adalah Rasulullah, masuklah ke dalam agama Islam. Masuk dalam agama Islam mempercayai bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad adalah persuruh Allah. Caranya ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Nabi bai'ah, mendapatkan taat setia daripada dia untuk menjadi orang Islam, Muslimah, lalu dia pun buat, lalu Rasulullah kata, kami perlu meneruskan perjalanan untuk sampai ke Yathrib yang ketika itu belum ditukar namanya Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan sempat mengislamkan orang. Itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila perjalanan diteruskan, maka apa yang berlaku pada ketika itu di sana, dekat Quba, apa yang orang telah lakukan dekat Madinah, ketika itu apa yang sedang terjadi, ketika mana orang tengah menunggu-nunggu, belum dapat berita lagi tentang ketibaan Rasulullah. Yang ini insya-Allah kita akan ikuti dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Ada rezeki, kita akan lanjutkan ceritanya sikit nanti. Kita nak ambil iktibar masjidnya, kenapa dibina masjid, hijrah Nabi, dan kenapa hijrah tu dicerita pada awal Muharram, kenapa tak cerita Rabiul Awal, sedangkan Ustaz cakap Rasulullah tiba tu 12 Rabiul Awal. Yang ini semua insya-Allah ada rezeki kita akan sampaikan dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Di samping kita akan ambil beberapa ayat suci Al-Quran berkaitan dengan perkara tersebut. Dan insya-Allah mudah-mudahan cerita kita pada petang ini bermanfaat. Dan selamat menyambut tahun baru Hijriah. Berkenaan dengan nama tahun baru dan sebagainya, kemarin saya ada terangkan sikit. Tapi kaitannya dengan kalender, kaitannya dengan Sayyidina Umar, kaitannya dengan istilah, insya-Allah nanti semasa ke semasa kita akan saya pun bergerak segera ni, terus berdezup, terus terbang masuk, terus terbang pula, terus berlari masuk dalam kereta, terus start menuju ke masjid. Dan selamat menyambut tahun baru 1445 Hijriah. Semoga umur yang Allah berikan. Terima kasih sokongan yang banyak kepada Gema Nur Iman yang ada tak putus-putus berikan infak, perkongsian, tenaga, komitmen, peranan, dan sebarkan WhatsApp, cari lagi kawan-kawan untuk ikuti khususnya pada pagi Isnin, pagi Rabu. Mudah-mudahan Allah berkatilah umur kita yang sedang berlalu yang bersama dengan kita, insya-Allah. Baik, sekian, terima kasih. Sekian dahulu, saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah kuliah asal kita berjalan lancar dengan pengijahan Rasulullah, dengan ditemani Sayyidina Abu Bakar yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Harapan kita ilmu yang Ustaz sampaikan itu menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada semua jemaah. Esok 1 Muharram, semua jemaah hari ini kita baca doa akhir tahun dan awal tahun, insya-Allah. Saya mohon sikit buat hebahan Ustaz untuk kuliah maghrib malam ni bersama Ustazah Misnah binti Misran. Sangat penting ni tentang fiqh darah, haid, nifas dan istihadah. Dengan itu kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita jumpa lagi hari lain, insya-Allah akan disambung. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gema Nur Iman. Mohon ampun maaf zahir batin untuk tahun ini. 2023 ni tahun apa? 1444 ya Ustaz. Betul. Kita masuk 1445. Dah tambah tu umur kita. Alhamdulillah.
Saya mohon maaf kekurangan dalam sebarang kekurangan dalam majlis kita ni, segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Selamat tahun baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق